Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Surah Sad ayat 34 hingga 35. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah menguji berkali-kali Sulaiman, dan kami telah mencampakkan di atas kursi pemerintahannya satu jasad. Kemudian dia telah kembali beringat. Sulaiman berkata, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku dan kurniakanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak seharusnya diberikan kepada seorang pun selepas daripada aku, dan sesungguhnya engkau sangat suka memberi. Sadaqallahul azim. Doa Nabi Sulaiman yang dirakamkan dalam surah Sad ini adalah doa yang sangat memotivasikan kita sekiranya kita memerhatikan dengan teliti dari sudut keindahan, pemilihan perkataan, susunan kalimah, dan tidak mengambil riwayat-riwayat Israiliyat yang menyebabkan cerita yang indah ini tidak kelihatan keindahannya. Dan mengenai ayat ini, kita akan dapati para mufassirun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengenepikan riwayat-riwayat Israiliyat ataupun tidak mentarjihkan riwayat-riwayat Israiliyat. Mereka mempunyai tiga pandangan. Pandangan yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam melalui ayat ini bermakna beliau telah diuji Allah dengan kematian kesemua 70 orang anaknya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, anda boleh cari, di mana kerana Nabi tidak menyebut insya-Allah dalam hadis yang panjang lebar mengenai Nabi Sulaiman, berkata, aku akan tawaf, aku akan melahirkan 70 orang anak mujahid fi sabilillah pada malam ini. Tetapi baginda tidak menyebut insya-Allah. Lalu itulah yang menyebabkan Nabi tidak dapat memperolehi pada malam yang Nabi mahukan itu 70 orang anak mujahid fi sabilillah, hanya kerana tidak menyebut insya-Allah. Itu kisah yang pelik ya, tetapi benar kerana hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua yang menyebut bahawasanya, dan ini pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Almarhum Fadl Hasan Abbas, iaitulah baginda mempunyai satu-satunya anak yang diletakkan harapan, tetapi anak itu juga telah sakit dan meninggal dunia. Jadi baginda yang mengharapkan supaya kursinya ini akan diwarisi oleh anaknya sudah kehilangan harapan kepada anaknya ini. Dan kalau kita lihat kisah selepas kisah Nabi Sulaiman ini adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang juga kehilangan bukan seorang tetapi kesemua anak-anaknya yang Allah gantikan apabila baginda berdoa kepada Allah. Itu pendapat Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, kerana beliau berpandangan hadis Sahih Bukhari Muslim tadi tidak dinyatakan oleh Rasulullah untuk mentafsirkan surah Sad. Namun demikian, pendapat yang ketiga yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib agak menarik. Dan bila saya baca pendapat Ar-Razi yang dinakalkan oleh Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas itu dalam kitab Qasas Qur'ani ini, beliau berkata bahawasanya Ar-Razi berpandangan bahawasanya yang diletakkan di atas jasad di atas kursi ataupun kursi pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Ini bermakna, kata Ar-Razi rahimahullah, Allah telah menguji Nabi Sulaiman selepas peristiwa baginda menguruskan kuda-kuda perang di dalam ayat-ayat sebelumnya, As-Safinat, Al-Jiyad. Baginda diuji dengan kesakitan. Namun thumma anab bermakna baginda telah kembali sihat, dan apabila baginda kembali sihat, baginda berdoa supaya Allah ampunkan saya dan berikan saya kekuasaan yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang selepas saya. Tapi bila saya mengamati kenyataan Al-Imam Ar-Razi ini pun ada asasnya. Walaupun beliau menyebut mengenai Nabi Sulaiman sakit dan anak itu ditafsirkan sebagai kembali sihat, tetapi poin yang menarik daripada Ar-Razi yang saya fikir semula, ini juga satu kemungkinan di mana jasad yang Allah letakkan di atas kursi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Tetapi saya melihat dari sisi yang berbeza.
Iaitulah wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Kami letakkan di atas kursi Sulaiman satu jasad. Iaitulah Nabi Sulaiman itu sendiri, yang sudah penat, yang sudah letih, yang sudah exhausted, yang sudah orang kata hari ni collapse kerana terlalu banyak urusan-urusan keduniaan yang dilakukan, yang dilandaskan dengan syariat pemerintahan Islam, iaitu syariat Taurat. Nabi menguruskan urusan domestik, Nabi menguruskan urusan negara, dan urusan kuda-kuda pun Nabi uruskan sendiri. Walaupun Nabi ada orang yang menolong Nabi, tapi Nabi sendiri mahu menyelak kualiti kuda ini. Kalau anda mengenepikan riwayat Israiliyat, anda akan mendapati kisah kuda perang yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya adalah satu cerita yang menunjukkan kualiti hebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengajar kita apa makna sebenar an dzikri rabbi, apa makna sebenar zikrullah, apa makna menjadi hamba, apa makna ibadah. Ia bukan sekadar membaca Al-Quran, bukan sekadar membaca surah Al-Adiyat, tetapi merenung sendiri kebesaran Allah pada Al-Adiyat yang ada di hadapan mata, melihat sendiri As-Safinatul Jiyad yang menyebabkan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terlalu penat selepas waktu Isyi, dan lepas waktu Isyi pula datang urusan kuda-kuda. Dan kerana terlalu penat dan letih, bagaimana anda dan saya ada satu hari di mana kita collapse, kita letih sangat. Ini disebut sebagai jasadan, iaitu literalnya adalah jasad yang tidak ada roh, tetapi ia juga boleh merujuk kepada jasad yang sudah terlalu penat dan terlalu letih dan tidak boleh lagi untuk bergerak. Sesama ada sakit ataupun tak ada sakit, tapi kerana penat yang amat sangat. Itu pun orang panggil penat, letih, tidur, sampai tertidur. Orang panggil tidur mati. Sebab bukan mati, tetapi dah seperti mati, tak ada keupayaan sangat. So Nabi pernah penat, Nabi Daud pernah penat, kita pernah penat, tetapi lihat bagaimana sikap Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baginda, kita bayangkan tuan-tuan, hari ni bila orang balik daripada kerja pukul 7 baru sampai rumah, isteri sediakan minuman, tapi lihatlah komentar segelintir suami, hanya kerana kopi itu tidak diletakkan gula, kadang-kadang boleh berlaku kekasaran, naik suara, tangan, apatah lagi dalam perkara-perkara kecil, hanya kerana emosi yang tidak stabil di malam hari, kerana kepenatan bekerja lebih daripada 8 jam sehari. Kadang-kadang ada lelaki-lelaki yang tidak mahu belajar daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, di mana mereka menuturkan perkataan-perkataan tidak baik, sedangkan mereka perlu memahami bahawasanya apa yang berlaku di tempat kerja tadi adalah sebagaimana apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman, iaitu semuanya ujian daripada Allah. Jadi seseorang mesti ada mindset ia sebagai sebuah ujian, dan apabila ia adalah ujian daripada Allah, keprihatinan Nabi Sulaiman adalah, adakah aku telah melakukan yang terbaik? Aku telah melakukan yang terbaik ke tidak pada urusan kuda-kuda As-Safinat tadi? Lalu apabila Nabi terlalu penat, kembali ke istana dan kembali ke kerusi pemerintahannya, lalu baginda berkata, ya Allah, aku belum buat yang terbaik lagi dalam urusan kuda-kuda tadi, wahai Allah, walaupun aku telah mengusap mashan bisuki wal a'nak, aku telah mengusap leher, betis sebagai tanda penghargaan kepada dia, telah berlari dengan begitu laju, pantas dan begitu lama, hatta tawaras bil hijab, namun aku rasa aku belum buat yang terbaik. Nabi ni maksum, Nabi ni maksum. Kita kena pegang betul, Nabi ni maksum, Rasulullah maksum. Takkanlah dia terluput sembahyang asar, takkanlah dalam perkara kuda pun dah boleh terluput sembahyang asar, apatah lagi nanti kalau nak ditundukkan angin, nak ditundukkan jin. Tak dia nak bayang, kalau hanya kerana kuda Nabi sudah terluput solat asar, apatah lagi perkara-perkara menakjubkan yang lain. Dan tidaklah logik untuk kita fikirkan bagaimana hanya kerana baginda, kalau benar dia baginda terluput solat asar, kuda-kuda yang talented, kuda-kuda yang berkualiti tinggi ini dikorbankan. Dan bukan 1-2 ekor kuda dipersembahkan kepada Nabi Sulaiman, tetapi beberapa ekor kuda. Allahu Akbar. Jadi apabila saya tadabbur balik berdasarkan kekuatan bahasa an dzikri rabbi, bermakna aku tengok kuda ini, aku lihat ada banyak kebaikan, ahbabtu hubbal khair, sebagaimana dalam surah pasal kuda, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kuda ini disifatkan sebagai al-khair. Bahkan ada hadis saya menyebut kuda ini adalah al-khair, kebaikan yang banyak kepada seseorang yang bernama orang Arab, kerana boleh membantu mereka berjalan dengan pantas berbanding dengan unta. Jadi kuda ini adalah al-khair. Jadi Rasulullah Nabi Sulaiman AS berkata, bila aku lihat kuda, aku lihat banyak kebaikan boleh aku gunakan daripada kuda ini untuk perjuangan Islam. Dan aku lihat kuda, aku suka tengok kuda kerana ia adalah an dzikri rabbi, berinspirasikan daripada zikir aku kepada Allah yang diajar oleh ayahku Daud, yang diajar oleh Taurat yang diturunkan kepada aku.
Lalu akhirnya baginda penat letih melihat kuda. Selepas baginda penat letih menguruskan ofis hawa baginda memerintah seluruh dunia. Bayangkan betapa penatnya, berapa orang menteri di bawahnya. Tetapi akhirnya ucapan baginda adalah bukan marah-marah, bukan stres, tetapi Rabbi ghafirli wa habli mulkan. Ya Allah, ampunkan aku sebab aku rasa ada banyak perkara yang belum aku lakukan yang terbaik. Sebab Nabi tidak melakukan dosa, tetapi para anbiya ini mereka ada satu konsep hasanatul lil abrar wa sayyiatul lil muqarrabin. Perkara yang bagi orang perkara itu adalah sunat, tetapi bagi orang-orang muqarrabin perkara itu wajib. Perkara bagi orang-orang perkara itu adalah dosa kecil, tetapi mereka muqarrabin perkara itu dosa besar. Walaupun perkara itu tidak dosa sekalipun, tetapi bagi Rasulullah perkara itu wajar untuk mereka anggap sebagai dosa. Subhanallah. Lalu ucapan Nabi Sulaiman adalah, ya Allah, ampunkan saya, I'm not doing my best dalam urusan kuda-kuda perang tadi. Dia sudah terlalu penat, dia sudah terlalu exhausted, dan akhirnya dia tidak berkata, ya Allah, cukuplah setakat ni, aku dah tak larat, wahai Allah, aku dah tak nak teruskan pemerintahan ini. Tetapi sebaliknya baginda berkata, ya Allah, tambah kekuasaan aku, kerana aku satu-satunya raja muslim pada waktu ini. Aku tidak boleh meletakkan harapan kepada raja-raja lain. Lihat saja Balqis yang kau kurniakan kerajaan pun telah menyembah matahari. Lalu hanya kepada siapa aku boleh letakkan harapan? Hanya kepada aku saja, ya Allah, maka berikanlah kerajaan itu kepada aku. Ini sama dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi meminta Kementerian Kewangan daripada Raja Mesir dan bukan sebaliknya menerima sahaja jawatan penasihat yang ditawarkan oleh Raja Mesir? Kerana baginda adalah satu-satunya manusia yang terbaik untuk berada pada pos tersebut dari sudut amanah dan sudut kuwah. Demikian juga Nabi Ibrahim, baginda wajar untuk meminta daripada Allah doa tersebut, sebab baginda bukan berwatak seperti Qarun, bukan berwatak seperti Fir'aun, na'udzubillah. Orang-orang macam ni tidak layak untuk meminta kepada Allah ditambah kekuasaan. Tetapi orang yang sebaik, sehebat Rasul ni maksum Allah pelihara, maka orang seperti inilah yang layaknya Allah turunkan kepada mereka kekuasaan yang lebih besar. Kerana Nabi Sulaiman punya azam dan tekad adalah memerintah seluruh dunia dengan keadilan, dan tidak ada dunia kecuali Islam telah sampai. Maka baginda meminta doa-doa ini, dan akhirnya Allah mustajabkan doa baginda. Dalam surah Sad sendiri Allah menyebut Allah tundukkan angin, dan Allah tundukkan kepada baginda jin dan syaitan. Subhanallah. Jadi pengajarannya adalah, tuan-tuan, doa yang mustajab adalah anda lafazkan pertama sekali sebelum anda minta apa anda mahu, anda mintalah terlebih dahulu keampunan daripada Allah. Rabbi ghafirli mestilah perkara pertama dalam doa kita sebelum kita nak minta habli mulkan. Apa juga kita mahu minta, nombor satu sekali adalah, ya Allah, ampunkan aku. Inilah adab dalam suratul Fatihah. Sebelum iyyaka nasta'in, ya Allah, tolong saya wahai Allah, saya terlalu penat, saya terlalu letih sampai saya nak teruskan perjuangan, beri saya kesihatan. Sebelum iyyaka nasta'in, kenalah iyyaka na'bud. Kita mengakui kehambaan kita, dan kita mengakui kita terlanjur dalam perjalanan sebagai seorang hamba. Ampunkan aku. Tips doa mustajab yang kedua daripada peristiwa Nabi Sulaiman dengan jasad atas kursi ini adalah tawassul. Maksud tawassul adalah kita lakukan yang terbaik dengan penuh keikhlasan kepada satu kerja yang kita lakukan, atau kita ditakdirkan Allah berada dalam situasi untuk melakukan satu amal kebajikan, dan insya-Allah itu antara perkara yang kita boleh sebut dalam doa, ya Allah, aku telah melakukan yang terbaik dalam urusan kuda tadi, aku telah melakukan dengan penuh keikhlasan, aku mengusap kuda tadi, Allah, tidak ada sesiapa yang melihat dan tidak ada sesiapa menyuruh aku melakukan, kerana kamu wahai Allah, maka dengan ini kau kurniakan aku kesihatan untuk aku dapat teruskan perjuangan aku sebagai hamba-Mu dan sebagai raja muslim seluruh dunia. Jadi sangat indah kisah ini, tuan-tuan. Semoga kita dapat menjadikan kisah-kisah Al-Quran sebagai kisah inspirasi, kisah motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.